Ibnu Abbas kan, disebutkan di dalam khabar beberapa riwayat bahawa Siti Hawa, ada kita panggil Siti Hawa kan, dia Hawa je nama dia, tapi Siti tu kita lah bubuh tu, sebab kita memuliakan kan, di antara orang-orang yang mulia ni kita panggil Siti, Sitina, Siti kan. Makna kalau laki-laki kita panggil Sayyidina. Jadi kita bila sebut nama Nabi, sebut nama sahabat kan, Nabi ke apa semua ni, kita letak gelaran Sayyidina kan. Kita jangan panggil Abu Bakar je kan. Kan, saya tak apa nak setujulah, kadang-kadang penceramah mungkin terlajak kot kan, penceramah ni dia terlajak Abu Bakar, Umar, Osman, dia panggil macam tu je. Kita panggil, kena sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman kan, semua itu kan, Sayyidina Anas bin Malik kan. Kadang-kadang terlajak sebut Anas bin Malik saja kan. Sedangkan pada kita pun, kita ni kalau ada title pun kan, kita sebut nama-nama title tu, umpamanya Imam kan, Abang Tok Bilal, nama bukan Bilal pun kan, nama dia Halim umpamanya, Abang Tok Bilal, kita sebut gelaran dia tu kan. Satu gelaran yang kampung tu ada 4 orang tu je Bilal pun. Abang tu Imam, kita sebut tu Imam. Apatah lagi kalau dia ada pangkat Datuk umpamanya, kita panggil lah Datuk, walaupun dia kawan kita ke kan. Baik, jadi kita panggil, disebutlah khabar beberapa riwayat bahawa Siti Hawa dan Nabi Adam AS, kita sebut Nabi Adam AS, kita tak sebut Adam kan, kita sebut Nabi Adam AS. Apa dia? Tiap-tiap kali hamil melahirkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Itu dia, hebat tu kan. Tiap-tiap kali hamil melahirkan anak kembar. Semua anak itu berjumlah 40 orang dengan masa hamil selama 20 kali, serta anak sulungnya nama Qabil beserta pasangan kembarnya nama Iqlimah, nama sini. Jadi anaknya 40 orang. Ini riwayat cerita 40 orang dengan masa hamil 20 kali 40 orang kan, makna satu ibu 40 orang kan. Kita dulu ni, mak-mak kita ni, kalau satu ibu pun ada 15 orang, 13, 12, 10 gitulah kan. Maka di antara anak-anak Nabi Adam AS dengan Siti Hawa ni, anak sulungnya yang bernama Qabil, pasangannya bernama Iqlimah dan yang bongsunya bernama Abdul Maris, kembarannya Amatul Muris. Ini disebut di dalam kisah apa ni kisah Nabi Adam AS lah kan. Abdul Marisu dan Amatul Marisu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi barakah kepada anak keturunan Nabi Adam AS. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Adam AS tidak meninggal dunia sebelum anak dan cucunya mencapai jumlah 40,000. Ini kisah cerita keluarga Nabi Adam AS. Dan para ulama berbeza pendapat tentang kelahiran Qabil dan Habil. Kan? Masalah kelahiran Qabil dan Habil. Sementara dari mereka berkata Nabi Adam AS menggauli Siti Hawa setelah diturun ke dunia semenjak 100 tahun. Maka Siti Hawa melahirkan Qabil dan Iqlimah, saudara kembarnya. Lalu Habil juga kan lahir juga kan, yaitu yang dinamakan Liyuza ada kata Liyuza, iaitu
dikembar kepada Habil. Jadi Qabil dengan Ikrimah dan Habil dengan Liyuza. Ini apa ni kelahiran zuriat Nabi Adam dan Siti Hawa, kan? Kemudian cerita dia apa? Nak cerita dia ni. Cerita ni kita masuk di dalam tajuk dengki. Kan sifat dengki. Sifat dengki. Hasad. Untuk nak masuk cerita ni. Nak cerita berkenaan dengan anak Nabi Adam yang nama dia Qabil dan Habil. Nak cerita yang tu. Tapi dia cerita dululah Nabi Adam ini dan Siti Hawa ini melahirkan anak 40 orang, 20 kali kembar, dan zuriatnya sampai 40,000 orang dilahirkan ketika itu. Kemudian khilaf ulama, adakah Nabi Adam dan Hawa ini mereka bersetubuh di dalam syurga ataupun di luar syurga? Persetubuhan tu. Dan lahirlah kan Qabil dan Ikrimah, kemudian Habil dan Liyuza. Tu lahir tu. Ibnu Jurayj kan Ibnu Jurayj ni mengatakan, cerita daripada Ibnu Jurayj ketika Qabil hendak membunuh Habil. Qabil hendak membunuh Habil sebab Qabil ni tak puas hati. Qabil tak puas hati kepada Habil. Kerana Habil ni dia kahwin dengan kembar Qabil, jadi bersilang. Kahwin dia bersilang. Hak yang Qabil beranak dengan Ikrimah. Ikrimah ni cantik. Ikrimah ni rupa paras dan cantik, kan? Cantik tu tak tahulah macam mana kecantikan. Habil ni pula betul-betul. Habil ni pula dia kahwin dan dia beranak dengan Liyuza. Liyuza ni tak cantik. Jadi Qabil ni akan dikahwinkan dengan Liyuza tak cantik ni, dan Habil dikahwinkan dengan Ikrimah yang cantik ni. Jadi sudah itu syariat Nabi Adam AS. Jadi tak puas hatilah Qabil ni kepada perkahwinan ini. Dia tak mau, dia nak juga. Qabil ni nak juga kahwin dengan perempuan yang lahir sesama dengan dia. Sedangkan syariat Nabi Adam ketika itu tidak membenarkan. Macam kita hari ni lah. Kahwin dengan mak saudara, anak saudara, tak boleh. Tak boleh. Kalau dulu boleh. Kalau sebelum syariat diturunkan mengharamkan kahwin mak saudara, anak saudara ni, yang tu dibolehkan. Tapi kemudian tak dibolehkan, tak dibenarkan sampailah kiamat besok ni. Kata Ibnu Jurayj, ketika benar Qabil hendak membunuh Habil, tak puas hati ni, nak bunuh Habil ni tak puas hati, maka dia tidak tahu bagaimana membunuhnya. Nak bunuh pun tak tahu macam mana nak bunuh. Itu adalah ilmu, tuan-tuan. Kalau Allah tak ajar, kalau Allah tak bagi ilmu, kita tak reti. Yang selama ni kita duk dabik dada, kita ni hebat, keilmuan kita ni hebat, dengan berbagai-bagai title kita, dengan sijil kita, dengan syahadah kita, dengan tempat-tempat pengajian. Kalau tak bagi ilmu, tak ada. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, bila Allah meminta kepada malaikat semua mengkhabarkan benda-benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS. Allah mengajar benda-benda kepada Nabi Adam AS, kemudian Allah tidak mengajar kepada malaikat. Malaikat ni mereka meminta bahawasanya mereka lah yang akan menjadi penghuni dunia ni. Maka Allah memberi kepada Nabi Adam AS dan keturunannya kita ni untuk menjadi penghuni, mengimarahkan dunia ni. Kemudian Nabi Adam kata kami iblis kata malaikat kata kami bertasbih, kami begini.
Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui. Kan. Kemudian Allah test kepada malaikat secara formalitinya. Allah test kepada malaikat. Bila Allah mengajar malaikat, Allah tidak mengajar kepada, Allah mengajar Nabi Adam, Allah tidak mengajar malaikat. Ketika mana Allah suruh malaikat ini menyebut nama-nama yang Allah mengajar Nabi Adam, malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat sendiri mengaku, Maha suci Allah, kami tidak mengetahui melainkan setelah kamu mengajar akan kami. Jadi maknanya Qabil nak bunuh Habil pun tak tahu bagaimana cara bunuh. Inilah peranan iblis. Maka iblis terkutuk memberi gambaran dengan menangkap seekor burung, lalu meletakkan kepala burung itu pada batu, serta iblis menjatuhkan batu yang lain tepat di kepalanya, kepala burung, di mana Qabil melihatnya yang iblis sesungguhnya mengajarnya akan dalam membunuh. Maka Qabil pun melakukan sedemikian rupa. Macam kita lah pun kan, nak sembelih ayam ke, nak sembelih kambing ke, apa semua ni, kita ni kena belajar. Kena belajar. Saya jumpa juga ada orang yang dia berani sembelih. Dia berani sembelih. Kita duk tengok dia duk sembelih ni, satu hari ni saja nak pergi tanya ni, belajar ke main tiru je sembelih ni. Kan? Sebab saya duk nampak orang kita ni kadang-kadang dia banyak petua daripada ilmu. Oh, dia kata ni nak sembelih kambing ni kena lipat ke, apa ni dia punya telinga lipat mana dia tak ujung tentu disembelih. Macam-macam lah kan. Tak apalah, petua tu petua lah. Petua tu pun boleh dipakai juga kan. Kan. Satu hari saya tanya dia. Saya tanya dia. Ni kambing ni dia nak sembelih ni, urat mana yang wajib kena putus? Kan, tanya kat dia. Dia pun bila kita tanya, kita ni ustaz kan. Jadi ustaz ni orang duk ingat semua ilmu ada lah. Jadi bila kita tanya urat mana yang kena putih, kita tanya kat dia. Dia kata urat ni kena putih ni kira semua urat lah. Dah lah urat mana, cuba tunjuk kat saya tengok. Kan. Dia pun duk kata urat yang kena putih ni semua ustaz. Yalah, tahulah semua hak mana. Dia kata tu saya nak tanya ke ustaz tu. Tu saya tanya ustaz. Lah, kita tanya kat dia, dia patah balik tengok kita. Saya kata sebelah lama kan? Lama dah. Tu saya nak tanya sebelah urat mana. Tak tanya kan? Tu yang tanya kat ustaz tu urat mana. Yalah, putih tu putih lah, boleh makan lah. Tapi ilmu tu, pengetahuan, knowledge kita dari apa ni, hukum urat yang nak kena putih tu, ada dua urat yang kena putih, ada dua urat yang sunat kena putih kan. Gitu lah. Semua tu nak kena belajar mereka. Kan. Dulu saya buat satu kursus sembelih ayam di pondok. Ayam lah, tak kambing tak ada lah, ayam murah satu. Beli ayam pencin tu harga lebih kurang RM8 kot hari tu, RM8 seekor. Pakat sembelih, panggil pejabat agama Ipoh tu, main turun. Main kita cek tengok. Dalam 40 ekor tu, seekor je hak jenis sembelih tak putih. Kan? Ayam pun tak putih. Tu kan? Cek tak putih. Maknanya tak putih semua. Yang putih sekerat je, dia tak putih semua sekali. Kan? Urat marih dengan halkum tu, yang bertindih dua tu kena putih semua sekali. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Barulah dia dianggap sebagai sah. Yang urat tepi tu tak. Kadang-kadang lembu tu, kambing tu lambat mati atau ayam lambat mati pasal yang tu tak putih. Oksigen masih lagi support oksigen kan. Jadi kita ingat apa sebelah tu tak sah kan. Itu. Baik, balik kepada masalah ni. Jadi bila iblis yang ajak, iblis ni kan, dia ajak benda-benda yang merupakan larangan Allah Ta'ala ni, dia tu ajak. Iblis ajak kepada Qabil macam mana cara nak bunuh. Dia bawa seekor burung, dia buat di depan Qabil macam mana nak bunuh. Jadi Qabil pun bunuh Habil macam mana iblis membunuh seekor burung tadi ni.
Ada pula ulama yang menangkap bahawa Habil waktu itu sedang tidur katanya. Habil tu yang kena bunuh tu sedang tidur. Ada para ulama juga berbeza pendapat mengenai tempat membunuh. Kata Ibnu Abbas di atas gunung Sur. Kan ada kata Sur, gunung Sur. Ada pula mengatakan di balik gunung Hira. Gua Hira. Ada kata gunung Sur. Lalu ada mengatakan di kota Basrah di tempat Masjid Jami'. Ini khilaf berkenaan dengan tempat penyembelihan. Kan? Tapi hakikatnya memang perkara itu berlaku, pembunuhan itu berlaku di antara Qabil membunuh Habil atas sifat dengki. Hasadnya bahawasanya yang Qabil ini dikawinkan dengan Liuza. Liuza ini adalah perempuan yang tidak cantik, dan Habil berkahwin dengan Iqlimah yang cantik ini. Hasad itu saja yang menyebabkan berlakunya pembunuhan. Kalau kita tengok sejarah Arab ni tuan-tuan, sejarah Arab, dalam kita tengok sejarah peperangan orang Arab. Orang Arab ni masa zaman-zaman Nabi, sebelum jadi Nabi dan selepas jadi Nabi pun berperang. Kadang-kadang bukanlah sesuatu yang isu yang besar sangat sehingga membabitkan peperangan. Permulaan pencetusan tu kan sikit, tapi suka berperang. Antara kabilah-kabilah tu berperang sangat. Ketika selesai membunuh, dia menjadi menyesal atas perbuatannya. Tatkala dia sedang dalam keraguan menghadapi persoalannya, dia menggendong iaitu mayat Habil dalam 1 tahun lebih seperti diterangkan. Kerana dia belajar daripada burung gagak, maka warnanya menjadi hitam, dan ayahnya berlepas diri daripada perbuatannya itu. Ni nak tanam pula. Tadi cara nak bunuh, tak tahu macam mana nak bunuh. Iblis mengajar cara nak bunuh. Kemudian habis bunuh pula tu, tak tahu pula nak buat apa mayat Qabil yang bunuh Habil tadi. Tak tahu nak buat macam mana ni mayat yang dah dibunuh ni macam mana. Setelah diriwayatkan bahawa sungguhnya setelah dia membunuhnya, maknanya Qabil membunuh Habil, badannya menjadi hitam, dan dia ditanya oleh Nabi Adam AS tentang saudaranya Habil. Maka kata Qabil, bila Nabi Adam AS tanya, "Ya Qabil, mana Habil? Mana saudara kamu Habil ni, mana dia?" Maka dia menjawab, Qabil ni jawab, "Saya tidak tahu tentangnya." Cerita dia macamlah cerita Nabi Allah Yusuf AS juga. Lebih kurang cerita tu lah. Ketika mana Nabi Allah Yusuf AS dicampakkan ke dalam telaga, tak gamak nak bunuh, dicampak dalam telaga tu. Kemudian dibunuhnya serigala, diambilnya baju Nabi Allah Yusuf, dikoyaknya dengan pedang, kemudian dilomok dengan darah serigala. Bila pergi kepada ayahanda mereka Nabi Allah Yaqub AS, mereka kata, ni baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia kata kena makan dengan serigala. Koyak dah baju dia. Koyak baju ni, kalau koyak binatang ni, dia berbeza dengan koyak dengan pedang. Elok je koyak tu dengan pedang. Kata Nabi Allah Yaqub, dia perasan dah, yang ni bukan serigala ni, yang ni khianat ni. Teriak Nabi Allah Yaqub ni sampai naik jadi macam kabuk mata dia tu. Banyak sangat teriak. Begitu juga ceritanya Qabil ni yang membunuh Habil ni, dah membunuh tak tahu pula nak buat macam mana. Kemudian Nabi Adam AS pula tanya kepada Qabil, "Mana saudara kamu Habil, mana pergi?" Dia kata tak tahu. Kata Nabi Adam AS, "Bahkan engkaulah yang membunuhnya." Pasal apa? Kerana itulah badan kamu jadi hitam. Itu petanda dia di antara. Nabi Adam AS ni seorang Rasul. Rasul-Rasul ni Allah memberi wahyu. Kan?
Kemudian Allah memberi sesuatu kelebihan kepada Rasul-Rasul. Mereka boleh, orang kata hari ni kata periat. Dia boleh buat cam tu. Kan? Sebab Rasul-Rasul ni semua adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Adam AS, kamulah yang membunuh akan dia. Kerana itulah badan kamu jadi hitam. Dan Nabi Adam AS berlepas diri daripada perbuatannya. Dia tak tanggungjawab. Maknanya kamu hitam badan kamu ni, kamu akan diseksa oleh Allah, kamu akan diapa-apakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam AS tak tanggungjawab. Sedangkan anak ni, tuan-tuan, kalau anak ni, kita semua ada anak belakang kan. Anak ni macam mana anak kita? Kalau anak tu jahat, tuan-tuan, jahatlah anak kan. Jangan harus orang main habang kat kita kata anak kita jahat, kita marah. Kata anak hang jahat tu ya. Oh, suka duk curi ke seorang. Anak hang jahat, duk isap dadah. Marah dah kita, ayah mak ni marah. Tambah-tambah mak pula, oh lagi marah. Kan? Kena cerita anak dia tu baik. Anak kau ni alhamdulillah, isap dadah tu alhamdulillah ke? Kata alhamdulillah siapa? Ada orang lain isap morfin. Duk nak kata baik juga tu. Anak kau ni boleh tahan lagi dah isap dadah kau ni. Okey dah lagi tu. Anak orang lain isap morfin. Padahal sama Tapi nak cerita kata baik tu. Kan? Nak cerita kata anak baik, jangan kat sama sekali. Nabi Adam AS juga seorang bapa ni kan, dia juga ada kasih sayang kepada anak. Tapi bila anak dia Qabil membunuh Habil ini, Nabi Adam berlepas diri. Sebab perbuatan itu menyalahi daripada segi hukumnya tu salah. Membunuh ni daripada syariat Nabi Adam AS sampailah hari kiamat. Sebab itu Nabi SAW ada menyebut dalam sebuah hadis. Nabi sebut Nabi sebut la taqtulu auladakum. Kan Nabi sebut jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Kan, wala tusrifu wala taznu wala tusyriku, jangan syirik kamu dengan Allah, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, dan jangan kamu membunuh. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang daripada syariat Nabi Adam AS lagi dah. Tak boleh nak berzina, melainkan kena kahwin baru boleh bersetubuh. Tak boleh mencuri, tak boleh membunuh, dan tak boleh mensyirikkan Allah Ta'ala, tak boleh. Wala tusyriku, jangan kamu syirik. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala tusyriku, jangan kamu mencuri dan berlebih-lebihan, dan jangan kamu membunuh. Daripada dulu sampai hari ini benda-benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu selama 100 tahun, kan, dia tetap tidak dapat tertawa dan tidak terlaksana keinginannya dengan cara yang telah dilakukannya untuk keinginannya itu. 100 tahun disebabkan dia membunuh akan saudaranya Habil. Qabil tadi ni membunuh Habil. 100 tahun ni dia diseksa oleh Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak senyum, tak boleh nak seronok, tak ada keinginan dia yang boleh dia tercapai. Itu siksaan Allah kepada Qabil tadi ni. Kalau umat Nabi Muhammad, kalau umat Bani Israel, tuan-tuan, lebih kurang macam tu juga. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosa kepada Allah Ta'ala, Allah segera akan datang azab. Cuma umat Nabi Muhammad, kita ni tuan-tuan, cuba kita tengok balik, kita imbas kembali had lepas-lepas tu, kan, dalam bab semayang kita, dalam buat kerja baik kita ni,
Kadang-kadang kita bukan mula daripada umur baligh kita. Kadang-kadang kita mula umur 30, kadang-kadang umur 40. Yang lepas-lepas tu, selepas baligh tu, kita tak ketahuan dengan sembahyang dalam kehidupan kita. Kita tidak ada agama lah masa tu katanya. Cuma agama tak agama tu sebab nama kita, mak ayah kita agama Islam, kita agama Islam. Daripada segi amalan tak ada agama. Tapi Allah ini, sebab umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala tak azab kita. Dia bagi peluang kepada kita. Sampailah ketika mana kita dah separuh umur dah. Sampai umur 40, kadang-kadang pergi ke 50, ada kesedaran, baru kita rasa keinsafan untuk bertaubat benda-benda yang lama. Kadang-kadang sampai mati Allah Ta'ala tidak memberi sesuatu seksaan kepada kepada kita kan. Sikit-sikit lah, ada lah sikit-sikit tu. Kadang-kadang sebab ada bertaubat tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada ujian datang daripada Allah Ta'ala pun. Sebab kita bertaubat, kita dibekalkan dengan taubat. Dan taubat umat Nabi Muhammad pula adalah taubat yang amat senang sekali. Cukup dengan ada keinsafan dia, terdetik dalam hati ni keinsafan saja. Kan, untuk tidak lagi melakukan maksiat. Itu taubatlah tu. Bukan nak kena istighfar, tak payah. Jadi maknanya senang. Umat Bani Israel kena bunuh diri bertaubat. Nabi Adam AS sendiri pun katanya hampir 40 tahun sujud kepada Allah baru diterima taubat. Taubat Nabi Adam, taubat Nabi dengan Allah Ta'ala lah kan. Ada yang menangkap bahawa setelah itu dia, iaitu Qabil yang bunuh tu, lari ke kota Eden. Sekarang ni daerah Yaman katanya. Dan ditemui oleh iblis terkutuk. Kata iblis, sesungguhnya api itu mau memakan pengorbanan Habil sebab dia menyembah api. Maka lakukan olehmu seperti itu. Qabil pun mengerjakan seperti mana yang disuruh oleh iblis tadi ni. Dia pun buat satu pengorbanan. Maka dialah orang pertama kali buat alat ni perlengkapan kesenian yang membuat orang lupa kepada Allah. Dan dialah tenggelam di dalam bermacam-macam perbuatan durhaka ni Qabil ni. Mulai dari minum khamar, penyembah patung-patung kesenian, berbuat lacur dan lain-lain sebagainya. Daripada berbagai perbuatan keji sehingga Allah menenggelamkannya di dalam badai di masa zaman Nabi Nuh AS. Dan barang siapa berbuat dosa bagaimana macam-macam perbuatan yang semisal itu, maka dia akan digiring kan bersama-sama Qabil beserta keturunannya di hari kiamat besok ni. Maknanya menenggelamkan orang-orang berdosa ni dah berlaku dah zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Nuh AS kan. Begitu juga kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Ada juga kisah-kisah orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala ni akan ditenggelamkan oleh lautan. Kemudian dalam sebuah hadis, la taqtulu nafsun zuluman illa wa ala qabilin kiflun ay nasibun min damiha fa innahu awwalu man sannal qatla. Tiada seorang pun yang membunuh dengan inaya kecuali Qabil pun mendapat bahagian daripada perbuatan. Sebab apa? Siapa yang membunuh, bukan Qabil. Dalam dunia ni siapa-siapa yang buat kerja bunuh, tembak mati orang ke, ambil pedang bunuh orang ke, kan, apa saja yang membunuh, Qabil mendapat syaham pembunuhan tu. Dia dah mati dah Qabil tu, tapi orang yang membunuh itu kan, Qabil dapat syaham membunuh, makna dapat juga panggu dosa dia. Sebab dia pengasas pembunuhan. Kerana dialah orang yang pertama kali
berbuat inaya, membunuh. Tu tak pasal-pasal orang kata kan, tak pasal-pasal je. Bukan aku yang bunuh, dia yang bunuh, tapi kamu yang anjurkan, kamu yang jadi orang yang pertama sekali yang menganjurkan pembunuhan. Maka setiap kali ada pembunuhan, Qabil mendapat syaham pembunuhan itu juga. Demikian juga dikatakan sesungguhnya orang pertama kali berbuat dengki di langit adalah iblis terkutuk. Maka bersinambunganlah sifat dengki itu seperti yang ada tu. Sifat iblis, sifat Qabil itu sampailah kiamat. Dan orang pertama kali berbuat dengki di bumi adalah Qabil. Di saat mana dia berbuat dengki terhadap saudara kandungnya Habil, maka bersinambunglah sifat dengki itu seperti yang ada ni. Sampai kiamat adalah penyakit-penyakit sifat hasad dengki ni tuan-tuan. Tak habis-habis. Ini satu penyakit yang disebut sebagai sifat mazmumah, sifat yang dicela. Itu sebab tu kita nak kena, bila sebut penyakit ni, kita nak kena ada ubat dia. Ubat untuk menghilangkan penyakit hasad, ubat nak menghilangkan penyakit dengki ni. Bila dia main perasaan hasad dengki ni, kita dah ada dah ubat-ubat untuk menghalang daripada penyakit ni bersarang dalam diri kita ni, insya-Allah lah. Tapi kalau tak ada ubat, kita tak pandai nak kendalikan, tak pandai nak handlekan hasad ni, dia membuak-buak orang katakan. Kan, daripada hasad yang kecil sampailah hasad yang besar-besar. Daripada hasad tu, hasad orang terbiasa je, sampai hasad kepada sanggup nak membunuh. Sama ada membunuh karier ataupun bunuh betul-betul punya. Ada orang sanggup pergi bunuh kerana nak menjaga dia punya kedudukan dia. Dia sanggup pergi bunuh kerana hasad dia begitu tebal, kan? Sehingga dia rasa pembunuh itu jalan penyelesaian dia, sebab dia tak ada ubat nak menyelesaikan masalah dia tu. Maka cukuplah perbuatan mereka berdua itu, iaitu iblis dengan Qabil itu, sebagai nasihat bagi orang-orang yang mau berfikir. Ingat balik, ini semua kerja iblis, ini semua kerja Qabil yang boleh menjahanamkan kehidupan kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Macam mana iblis Allah Ta'ala rejamkan, yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kita daripada iblis yang kena rejam, makna tak ada rahmat. Dan iblis ini dia memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya sampai satu hari, sampai satu ketika, sampai satu waktu, panjang. Dan dia juga berhasrat, dia juga menyebut kepada Allah Ta'ala. Di antara disebutnya kan, bahawasanya aghwait li bani Adam madam arwahum fi ajsadihim. Di antara aku akan bengkokkan, aku akan putangkan, aku akan buatkan apa sekalipun kepada anak Adam untuk memesongkan mereka itu daripada menyembah, daripada mentaati akan Allah SWT. Tapi Allah sebut juga bahawasanya melainkan orang-orang yang beriman, yang bersyukur kepadaku, kamu tak dapat nak buat. Kan, orang beriman bersyukur ni maknanya orang yang diberi keimanan yang kuat, orang yang taat kepada Allah. Kita ni orang di antara orang yang diberilah kebaikan. Sebab tu bila kita nak buat jahat, kita tak berani. Turun-turun masjid segini, tengok-tengok, Allah kasut tak ada dah, kan? Kasut kita tu capnya sama, Fukiong tu, kilang tu buat Fukiong, ataupun kilang tu buat jenama bata tu, dia bukan buat sepasang untuk kita je. Kita duk pakai saiz 5, bukan dia buat satu je saiz 5. Saiz 5 ni 1000 dia buat. Kawan kita saiz 5, dia pun juga beli bata.
Kita juga selima beli bata. Kawan tersaruh hak kita punya tu balik rumah. Kita duk cam dah. Hak kita ada sikit koyak apa ni, kita gunting taman apa semua, balik tengok tak ada dah. Kita tengok ada juga bata saiz 5 juga, tapi yang ni lusuh dah. Hak kita baru lagi. Dia kawan duk main belakang, dia kata dah dia pun ambil hak tu, ambil ni ya. Kan? Tapi kita ni duk ada iman ni, kita tak boleh, tu curi, nama dia curi, tak boleh. Sanggup kita duk pergi jengket, duk pergi naik kereta balik rumah daripada duk ambil kasut orang ni. Pasal ada iman. Kan? Kalau tak ada iman tadi ni, dia saruk pihak mana pun, dia kata dia bedah kita, kita bedah dia pula. Kawan tu pun curi, kita pun curi kat orang kan. Buat apa ni? Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang beriman, orang yang bersyukur, ini saja yang akan terlepas daripada gangguan kamu, gangguan iblis, gangguan daripada kerja-kerja maksiat yang dianjurkan oleh iblis. La'anallah, insyaAllah. Jadi maknanya apa yang kita dapati daripada apa yang kita baca ni, 7-10 kan, insyaAllah. Daripada baca ni bahawasanya kisah Qabil dengan Habil ni, kisah ini bahawanya bukan satu kisah dongengan. Kisah ni adalah kisah yang benar, yang berlaku di zaman Nabi Allah Adam AS, yang dia menjadi satu pengajaran kepada kita bahawasanya penyakit hasad ini dia boleh membawa kepada sampai membunuh. Na'udzubillah. Membunuh ini adalah satu dosa besar. Kan, yang mana Nabi SAW menyebut dalam banyak hadis bahawasanya Nabi melarang kita membunuh. Membunuh ini adalah satu dosa yang mana dosanya adalah dosa yang besar, yang perlu kepada penghisapan ataupun perlu kepada qisas, bunuh balas. Maknanya kalau kamu membunuh seseorang, maka kamu juga boleh dibunuh. Kan? Ataupun kalau waris dia bersetuju untuk membayar, kan? Dengan 100 ekor unta. Maknanya tinggi nilai nyawa kita ni, tuan-tuan. Selagi ada nyawa ni, maknanya kita jagalah diri kita ni. Dan kita tak boleh nak membunuh, melainkan membunuh kerana yang hak boleh. Umpama membunuh ketika mana kita berlawan dengan orang-orang yang patut dilawan. Seumpamanya Nabi dan sahabat-sahabat dalam peperangan, boleh bunuh kerana mereka itu sedang menghadapi peperangan dengan puak-puak kufar. Itu boleh. Tapi saja-saja nak pergi bunuh tak boleh. Bukan setakat manusia, malahan kita membunuh binatang pun tak boleh. Kan, nak bunuh binatang segitu-gitu tak boleh, juga akan didakwa di akhirat besok ni, insya-Allah. Itulah pengajaran kita dapat daripada kisah Qabil dengan Habil dan juga iblis laknatullah. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.